أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسوله الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita akan membicarakan tentang sepotong hadis berkaitan dengan ujian. Ujian adalah kebaikan. Setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok hadis apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu," atau kama qala Nabi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, maka dia akan mengujinya. Pengajaran daripada hadis ini ialah yang pertama, orang yang diuji dengan suatu ujian adalah salah satu tanda Allah ingin menganugerahkan kepadanya kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Jadi itu yang perlu kita pegang. Bila kita diuji, maka kita ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingat akan kita dan Allah inginkan kebaikan daripada diri kita. Yang kedua, pelbagai ujian yang kita lalui. Ada orang diuji dengan penyakit. Contohnya sekarang kita dalam pandemik COVID-19. Ada orang yang diuji dengan sakit. Ada orang yang terkesan akibat COVID ini. Kehilangan pekerjaan, tidak dapat bergerak ke sana kemari, terpaksa mengikut pelbagai SOP yang ditetapkan dan sebagainya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, diuji dengan jiwa, diuji dengan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi itu adalah panduan dan juga guideline yang Allah ajar kepada kita selaku hamba-Nya. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu sabar. Wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Maksudnya Allah ajar kita supaya bersabar. Kerana dengan bersabar itu kita
dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ma'as sabirin. Di situ Allah nak uji. Bagaimana kita menghadapi sesuatu ujian? Adakah kita sabar ataupun kita menyalahkan sesiapa? Kita tidak bersabar. Sabar adalah kata kunci apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sabar. Sebab tu Allah sebut wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Maka kesabaran itulah yang dituntut apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga bentuk ujian? Sabar dan juga redha. Dan kita berusaha mengatasi masalah dan juga ujian tersebut dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Bukan kita bertindak melulu, bukan kita bersabar, tetapi kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Itu tak kena juga. Jadi sabar. Kata kunci adalah sabar. Dan dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 juga Allah ada menyebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu tetapi ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semua itu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui hikmah di sebalik ujian itu. Apa yang kita akan dapat selepas itu. Mungkin kita nampak pada masa itu, perkara itu kita tidak suka. Tetapi ia adalah baik untuk kita. Ada hikmah yang terkandung. Dan sesuatu perkara itu kadang-kadang kita nampak kebaikan. Tetapi ia tidak baik sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Jadi panduan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, bila diuji kita sabar. Bila diberikan nikmat kita bersyukur. Maka kedua-duanya kita memperolehi pahala. Diuji kita dapat pahala. Diberi nikmat pun kita dapat pahala. Maka itulah sebenarnya apa yang perlu kita respon terhadap bentuk-bentuk ujian dan juga nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan sabda Nabi lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya bacakan maksudnya sahaja. Daripada Nabi SAW, sentiasa ujian itu menimpa mukmin atau mukminah pada jasadnya, harta dan anaknya, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis ini berstatus sahih. Menunjukkan bahawa apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian itu akan menggugurkan dosa. Dan ujian itu juga akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat kita perlu sabar. Sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia ini adalah tempat kita diuji. Kita kena melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun ujian. Ujian kita melawan hawa nafsu, nak mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, nak berpuasa, nak bersedekah dan sebagainya. Semua itu ujian. Adakah kita taat ataupun tidak? Adakah kita patuh ataupun tidak? Jadi kita perlu menghayati
konsep ini, konsep ujian itu sendiri perlu faham. Bila kita faham, maka kita tahu apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita perlu bertindak, supaya apa sahaja tindakan kita itu diredai oleh Allah SWT dan kita memperolehi pahala. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian pada pagi ini, khusus untuk diri saya sendiri, dan jika ada yang baik itu semua adalah daripada Allah SWT, dan tentu yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sama-sama kita cuba perbaiki diri kita dari sehari ke sehari. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.